Kerajaan hari ini tidak sah, tegas Mahathir dan Anwar. Masanya telah tiba untuk kita bangkit semula dan berusaha mengembalikan mandat rakyat ke pihak yang sepatutnya, kata kedua-dua pemimpin itu. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Presiden PKR Anwar Ibrahim memberi bayangan akan bekerjasama sekali lagi dalam arena politik negara. Dalam satu kenyataan bersama, kedua-dua pemimpin itu menegaskan Kerajaan Perikatan Nasional PN hari ini tidak sah kerana dibentuk tanpa mendapat mandat daripada rakyat. Perkara itu ditegaskan dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan sempena memperingati ulang tahun kedua kemenangan PH dalam pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Sehubungan itu, kedua-dua pemimpin politik itu berkata, kini masanya telah tiba agar mandat berkenaan dikembalikan kepada pihak yang sepatutnya. Memahami situasi ini, kami tidak mengiktiraf kerajaan hari ini. Prinsip kami jelas dari hari pertama kerajaan ini tertubuh, iaitu ia berdiri tanpa mandat rakyat. Ia tidak diperoleh secara sah menurut kertas undi di dalam pilihan raya. Ia didasari sikap tamak kepada pangkat dan jawatan semata-mata, kata kenyataan tersebut. Menurut kedua-dua pemimpin itu lagi, mereka tidak sanggup menggadaikan moral dan etika untuk menyokong kerajaan hari ini. Kami tidak ingin mengkhianati rakyat yang menghabiskan berjam-jam untuk beratur di pusat mengundi, beratus ringgit untuk terbang pulang mengundi, mengambil cuti tanpa gaji untuk membawa suara mengubah nasib negara. Masanya telah tiba untuk kita bangkit semula dan berusaha mengembalikan mandat rakyat ke pihak yang sepatutnya, tegas kedua-dua pemimpin itu. Pada pilihan raya umum 2018, PH mencipta sejarah apabila menumbangkan kerajaan BN. Pimpinan Perdana Menteri ketika itu iaitu Najib Razak yang terpelit dengan skandal rasuah 1MDB. Namun, kerajaan baru yang dipimpin Mahathir itu hanya mampu bertahan selama 21 bulan selepas beliau meletakkan jawatan pada Februari lalu. Ia susulan kemelut yang berpunca daripada tindakan pemimpin-pemimpin politik berkumpul di sebuah hotel di Petaling Jaya bagi membentuk gabungan sebuah kerajaan baru. Bersama-sama bekas pemimpin PKR yang diketuai bekas timbalan presidennya Azmin Ali, Muhyiddin membentuk kerajaan dengan kerjasama pemimpin BN, PAS dan JPS. Bersatu kini berpecah antara kumpulan penyokong Mahathir dan Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti. Semangat perjuangan kami masih marak. Mahathir dan Anwar yang pernah menjadi seteru politik berkata, mereka telah mengenepikan perbezaan pribadi demi membawa suara rakyat dan kemenangan kepada PH 2 tahun lalu. 2 tahun lepas kami tidak berputus asa membawa suara rakyat. Hari ini juga sama. Kami telah lama menolak perbezaan, sengketa dan kemelut demi rakyat. Kami sudah berusia, masa kami sudah tidak lama. Namun semangat perjuangan kami masih marak dalam jiwa setiap anak muda yang mengimpikan reformasi. Jangan sesekali kita lupakan tarik keramat 9 Mei, tarik jatuhnya kleptokrat, tarik kemenangan rakyat, tarik lahirnya Malaysia baru, tegas kedua-dua pemimpin itu. Pada 7 Mei lalu, Mahathir yang juga anggota Parlimen Langkawi dilapor memfailkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof menjelaskan usul itu dijangka tidak akan dibahaskan pada sidang Parlimen 18 Mei ini, memandangkan mesyuarat Dewan Rakyat hanya akan membincangkan usul kerajaan dan rang undang-undang. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Aziz Bari, Ketua Pembangkang Baru Negeri Perak. Dalam kenyataan berasingan, PH Perak mendakwa PN sibuk berpolitik di saat negara sedang bergelut dengan krisis wabak COVID-19. Adun tebing tinggi Aziz Bari dilantik sebagai Ketua Pembangkang bagi Dewan Undangan Negeri Perak yang baru. Keputusan pelantikan naib pengurusi DAP Perak itu dimaklumkan melalui Ketua Sekretariat Pakatan Harapan Perak, V. Sibakumar dalam satu kenyataan hari ini. Majlis Pimpinan Pakatan Harapan Perak telah memutuskan bahawa Adun Tebing Tinggi YB Profesor Dr. Abdul Aziz Bari sebagai Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak yang baru, katanya.
Aziz merupakan seorang pakar undang-undang dalam bidang perlembagaan dan bekas pensyarah Fakulti Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Majlis Pimpinan Pakatan Harapan percaya Prof. Aziz Bari akan memainkan peranan utama sebagai Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak dalam sistem demokrasi berparlimen negara kita, katanya. Untuk rekod, Perak yang sebelum ini ditadbir oleh PH tumbang dan seterusnya ke tangan Perikatan Nasional apabila Menteri Besarnya Ahmad Faizal Azumu pada 9 Mac lalu mengisytiharkan sokongan kepada PN. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Siva Kumar berkata Majlis Pimpinan PH Perak kesal dengan PN yang menurutnya sibuk berpolitik di saat negara sedang bergelut dengan krisis wabak COVID-19. Pada masa yang sama, beliau juga kecewa dengan pengumuman Ahmad Faizal mengenai sidang DUN kali ini akan hanya berlangsung selama sehari dan tiada soal jawab dibenarkan. Ini bermakna hak semua adun untuk bertanya soal kepentingan rakyat dan perkara kepentingan awam telah dinafikan. Bagaimanapun, pada masa yang sama, Kerajaan PN telah mengemukakan usul untuk melecutkan jawatan yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri iaitu Ngeh Ko Ham serta timbalan yang di-Pertua iaitu Adun Berang Aminuddin. Terbukti sikap kerajaan PN adalah tidak konsisten, tidak munasabah dan mencerminkan pentadbiran yang berat sebelah, katanya. Beliau berharap supaya PN menarik semula usul tersebut dan menangguhkan pemilihan calon baru pada persidangan akan datang. Mazli tolak jadi pengerusi jawatan kuasa penasihat Mara Kop. Selain mengambil kira tumpuan negara menangani COVID-19 pada masa ini, beliau berkata setiap keputusannya perlu selari dengan mandat yang diberikan, terutama pengundi simpang renggam. Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik menolak pelantikannya sebagai pengerusi jawatan kuasa penasihat Marakop. Mazli memaklumkan perkara itu dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Beliau berkata antara sebab keputusan itu adalah setelah mengambil kira tumpuan pada masa ini, iaitu melawan wabak COVID-19, serta merasakan keputusan yang dibuatnya perlu selari dengan mandat rakyat terutama pengundi di Simpang Renggam. Perhitungan saya jelas, katanya. Keputusan yang bakal saya lakukan mesti selari dengan mandat yang diberikan dari penyokong dan rakyat Simpang Renggam khususnya, juga rakyat Malaysia umumnya. Buat masa ini, saya lebih terkesan dengan kesempitan hidup rakyat dan tekanan ekonomi yang dihadapi gara-gara bencana COVID-19. Di Simpang Renggam sendiri, terlalu banyak keluarga yang tersadai, derita dan perlu dibantu. Justru itu saya tidak boleh menerima lantikan ini buat masa ini. Kita masih belum menang melawan COVID-19. Negara kita harus menang dahulu, bebas dari bencana dan kehidupan rakyat kembali stabil, katanya. Perlantikan Mazli yang merupakan bekas Menteri Pendidikan diumumkan semalam oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar, Abdul Latif Ahmad. Selain Mazli, Abdul Latif turut melantik beberapa lagi pemimpin bersatu. Yang turut dilantik adalah Aziza Muhammad Dun MP Beaufort sebagai pengerusi Mara dan Rafiq Nizam Muhyiddin Adun Paya Rumput sebagai anggota jawatan kuasa penasihat Marakop. Dalam pada itu, Mazli berkata, Mara yang telah banyak melahirkan golongan profesional dan usahawan Bumi Putra perlu memberi tumpuan sepenuhnya untuk membantu rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19. Agensi ini perlu memberikan tumpuan sepenuhnya untuk benar-benar membantu golongan B40, pekerja makan gaji hari, juga Bumi Putra yang telah kehilangan kerja dan ramai lagi kelompok rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Mereka sangat-sangat perlu dibantu, katanya lagi. Bersatu kini berpecah antara pihak yang menyokong pengurusinya, Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Muhyiddin Yassin, dengan pemilihan parti bakal diadakan. Kita ke perkongsian berita yang terakhir. Giliran Muhyiddin catur langkah isu usul tidak percaya. Pemerhati Parlimen Ong Oi Hing percaya Muhyiddin akan berdepan dengan usul itu jika beliau mendapat sokongan Presiden UMNO dan PAS.
Pemerhati Parlimen Ong Oi Hing percaya kini giliran Muhyiddin Yassin untuk memutuskan langkah seterusnya susulan pengumuman oleh Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof berhubung usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri itu yang difailkan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Ong berkata bahawa usul tidak percaya pasti akan disenaraikan dalam kertas aturan urusan mesyuarat pada sidang Parlimen satu hari yang akan diadakan pada 18 Mei. Namun, agenda kertas aturan urusan mesyuarat itu akan diputuskan oleh Muhyiddin sebagai Ketua Dewan sendiri. Maka usul Mahathir mungkin tidak akan dibahaskan di Parlimen kerana ia adalah usul ahli persendirian, kata Ong ketika dihubungi Malaysia Kini. Ong yang juga bekas Ketua Penyelaras Majlis Backbenchers BBC mengatakan bahawa kemungkinan mengemukakan usul persendirian sangat bergantung pada kehendak Ketua Dewan. Menurut Ong, dua senario mungkin berlaku. Pertama, jika Muhyiddin tidak berniat untuk menengani perkara ini, maka kerajaan mungkin mengakhiri persidangan Parlimen setelah mereka menyelesaikan perkara berkaitan kerajaan. Kedua, jika beliau ingin mengemukakan perkara itu, beliau boleh menetapkan usul itu dibentangkan sebelum atau sesudah perkara berkaitan kerajaan. Oleh itu, isu utamanya sekarang ialah apakah Muhyiddin bersedia untuk menengani sokongan undi di Parlimen. Sekiranya tidak, beliau pasti akan mengenepikan usul itu, kata Ong. Menurut aturan mesyuarat Dewan Rakyat, Parlimen akan mengutamakan urusan kerajaan semasa persidangan sebelum menyentuh isu lain. Semalam, Menteri Undang-Undang Tak Yudin Hassan juga menekankan bahawa hanya urusan kerajaan yang akan diutamakan dalam persidangan satu hari itu. Bagaimanapun, Ong percaya bahawa Muhyiddin bersedia berdepan ujian itu kerana beliau dilaporkan akan menemui Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam masa terdekat. Malaysia Kini sebelum ini melaporkan bahawa ketiga-tiga mereka dijangka mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat untuk membincangkan beberapa perkara terutama berkaitan dengan persidangan Parlimen. Beliau, Muhyiddin, memilih untuk bertemu dengan mereka, Zahid dan Abdul Hadi, sebelum persidangan. Saya rasa beliau sudah bersedia berdepan usul itu. Jika beliau dapat sokongan daripada mereka, saya rasa beliau akan berdepan dengan usul itu, kata Ong. Jelas Ong, sekiranya Dewan Rakyat meneruskan undian usul tidak percaya itu, ia akan mengesahkan kedudukan Muhyiddin dan kerajaannya. Selain secara teorinya akan memastikan tempoh memegang jawatan hingga pilihan raya umum akan datang. Tetapi jika beliau gagal menang undian, beliau harap menghadap Yang di-Pertuan Agong secepat mungkin dan meletakkan jawatan. Beliau juga boleh menyarankan pembubaran Parlimen dan ini akan menyebabkan pilihan raya umum awal, kata Ong. Namun, kata Ong, sekiranya Agong tidak setuju dengan pembubaran Parlimen, maka pembangkang berpeluang membentuk kerajaan dan mencalonkan Perdana Menteri baru. Menurut Ong, terdapat 3 entiti yang memutuskan pembentukan kerajaan baru, parti politik, Agung dan Dewan Rakyat. Mengulas mengenai usul tergempar untuk memutuskan sama ada akan melanjutkan sidang Parlimen pada 18 Mei hingga 8 hari. Ong menegaskan bahawa perkara itu harus dibincangkan pada hari yang sama. Sekiranya semua orang bersetuju mengenai hal ini, persidangan Parlimen akan berlangsung selama 2 minggu, iaitu 4 hari seminggu, kata Ong yang juga merupakan kolumnis Malaysia Kini versi bahasa Cina. Pada pandangan Oi, usul yang dikemukakan oleh Mahathir, Ahli Parlimen Batu Sapi Liew Voi Kong dan Ahli Parlimen Sampurna Syafi Abdal adalah tidak kolektif yang dirancang dengan teliti. Itulah sebabnya Speaker menengani usul secara serentak dan hanya menerima usul tidak percaya, jelasnya. Semalam Arif mengumumkan bahawa beliau telah menerima usul tidak percaya terhadap Muhyiddin yang dikemukakan oleh Mahathir. Bagaimanapun, tidak diketahui tarikh usul itu akan dibentangkan. Sementara itu, Wakil Arif Muhammad Rashid Hasnon memberitahu Malaysia Kini bahawa usul tidak percaya terhadap Muhyiddin tidak akan dibahaskan dalam persidangan 18 Mei. Usul itu diterima tetapi tidak akan dibahaskan pada 18 Mei, katanya ketika dihubungi.
Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share juga video ini. Terima kasih.